you ada justification why you stop. Ada soalan ke? Okey doktor. Bersama dengan kita sekarang ada beberapa orang peserta sedang live. Okey, kita ambil beberapa orang lah. Yang pertama, Cikgu Ismi Kamarul Syam bin Ismail. Beliau ni salah seorang JU-EDD yang juga yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah. Mungkin Cikgu Ismi ada persoalan untuk ditujukan dengan penceramah kita. Silakan. Okey. Okey, ya, terima kasih Abang Mat. Assalamualaikum Dr. Zaila, kemudian rakan-rakan Dr. Jah pun ada, Cikgu Ustazah Aisyah pun ada. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah dan syabas, dan info yang doktor bagi tu memang sangat-sangat relevan lah. Cuma saya ada satu sedikit persoalan. Pada tahun 2006 hingga 2012 saya terlibat dengan penulisan kajian tindakan di peringkat negeri Perak. Jadi di negeri Perak ni satu negeri yang saya fikir melaksanakan kajian tindakan secara aktif di peringkat negeri. Jadi dalam sesi untuk menghasilkan penulisan dan pembentangan di peringkat negeri, jadi di Perak dia ada melalui fasa-fasa. So dengan ringkasnya dia mengambil masa 4 bulan. Contohnya Januari untuk penetapan tajuk dan juga penulisan abstrak. Dan begitulah sampai kepada pembentangan. Cuma soalan saya, tadi saya lihat doktor ada menyatakan beberapa term-term dalam penulisan kajian tindakan tu tak sepatutnya ada. Contohnya ialah pre and post. Betul doktor? Ya. Ya, betul. Jadi kan saya berapa saya nak make it clear lah kan, dengan sebab saya juga adalah salah seorang JU kajian tindakan di negeri Perak, dan saya juga telah menyampaikan modul untuk kaedah penulisan. Jadi satu daripadanya ialah penulisan pre and post. Jadi soalan yang saya nak tanya tu, adakah penulisan kajian tindakan tu dia mempunyai format yang khusus, ataupun dia maksudnya dirancang ataupun direka oleh pihak EPRD, diturunkan kepada peringkat negeri, kemudian dilaksanakan. Jadi itu satu persoalan lah. Yang lain-lain tu sama je kan, maksudnya jadi minta pencerahan sedikit. Okay, thank you Cikgu Ismi Kamarul, tahniah ya, jurulatih utama. Ini saya dalam proses nak macam tadilah teori living educational theory kan, menghasut kan. Maknanya saya selalu beritahu, selalu kata kenapa Dr. Zailah ni sebut kata tak boleh pre and post. Saya hanya menyampaikan from scholar ya. Kalau saya kata macam saya secara verbatim dengan Jean McNiff, beliau sendiri yang dalam, you tengoklah buku-buku beliau pun memang tidak ada pre and post ni ada, tapi untuk experimental research. Ini yang kekeliruan yang saya cuba nak terangkan. Berkaitan dengan EPRD tadi, memang kalau you tengok saya pun terlibat juga dulu ya. Saya jurulatih utama di negeri Terengganu. Masa saya di GPN kita pun pakai buku, itulah satu-satu rujukan kita dekat Malaysia pada awal 90-an dulu kita pakai buku EPRD. Tapi dalam buku EPRD pun pre and post tu dekat belakang-belakang tu dari segi analisis data tu kan, it's not the main dekat front tu, dekat belakang-belakang tu ya. Sebab yalah yang buat tu pun kawan-kawan kita. Tidaklah, itu kefahaman masa ketika itu belum banyak lagi rujukan. Masa tu zaman tu tak ada lagi kat Malaysia orang buat PhD, tak ada lagi ya. Sekarang dah mula, dah ramai ya. Saya yang pertama, dan lepas ramai dah adik-adik ya, yang dah contoh Dr. Satira, Dr. Syafiq Aiman dah graduate, barulah kita ni macam ada kekuatan lah untuk share ya. Ini maknanya dalam proses kita tambah baik di Malaysia. We are improving, we are learning ya. Dulu pun kita guna. Jadi kita tak nak, bukan saya kata tak boleh testing. Sebab kita cikgu dengan testing ni tak boleh dipisahkan. Ibarat buku apa benda lagi aku. Cuma kita jangan guna pre and post. Saya kata guna diagnostic testing, sebab ujian tu bukan dia guna untuk mengkaji keberkesanan. Kita guna ujian dalam kajian tindakan untuk melihat kefahaman pelajar. Seperti tu bukan kita nak keberkesanan teknik, untuk melihat kefahaman student dalam topik yang tertentu. Buat apa you nak guna sebelum you ajar, selepas you ajar? Memanglah sebelum you ajar dia tak reti, redundant pun. Lepas you ajar ada markah, dia naik. Dan sebelum you belum ajar lagi, memanglah. Jadi you tak bermakna pun. Kalau you lepas you buat tu,
you apa-apa intervention, you just do a test. Just a monthly test, a topical test to show understanding. You bagi lembaran, it does not mean a test, it's just a lembaran kerja. You can also, because you need to have the descriptive punya result, the mean ke apa, for you to do your reflection. Kan kita nak buat reflection dekat finding. You kena base on some sort of some data. Test is okay. I'm just saying pre and post. Dia nanti nampak keliru nanti di luar sana. Sebab kita menggunakan istilah-istilah experimental research whereby the purpose is absolutely different. Experiment is to uji hypothesis, action research is to improve practice. It's two different reka bentuk. So kajian tindakan is reka bentuk kajian yang sah, yang dia berdiri sama tinggi, sama rendah dengan experimental research. Sebab reka bentuk ni dipilih for the purpose of the tujuan kajian itu. Kalau you nak mengkaji hubungan dua boleh ubah, you pakailah korelasi. Kalau you nak melihat keberkesanan, you pakailah eksperimen. Tapi kalau kita nak menambah baik amalan, kita guna reka bentuk kajian tindakan. It is a reka bentuk yang sah. Sama macam kajian kes. Beza dengan kajian kes pula, kalau AR untuk improve practice, kajian kes juga you sebagai orang luar, you mengkaji satu kes yang fenomena hebat. Kenapa sekolah ni orang masuk je hafal Quran? Orang masuk je hafal Quran. You pergi kaji. Bukan kaji you. You kaji sekolah tu. Itu kajian kes. One eksklusif je sekolah. Okey. Saya kat tu dulu. Okey? Okey, boleh jelas, sikit Doktor. Okey, jelas. Sikit lagi Doktor. Jadi kalau kata dah begitu, maksudnya katakan saya ada model A lah katakan, maksudnya inovasi yang saya cipta. Jadi untuk melihat keberkesanan tu melalui ujian tadi ataupun macam mana? Maksudnya nak lihat keberkesanan. Sekarang ni you pun gunakan satu kaedah A. Okey? You sekarang buat kajian tindakan. You tunjuk dekat orang, you tunjuk saja macam mana I gunakan ini dalam katalah untuk menerapkan kemahiran berfikir. Kalangan pelajar menggunakan model ABC ni. You buat kajian tindakan, you just share saja. I'm just sharing with you, this is how I use this model to menerapkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid saya. Tiba-tiba you dah confident dah ni, you dah cerita, you buat master, I kata I nak uji pula keberkesanan model I ni. And then I guna pula kajian kuasa eksperimen or eksperimen. Another research. Alright? So you know the purpose. Okay, so kesimpulannya, apa saja yang saya buat, saya just share, itu adalah kajian tindakan. Betul tak? Yes. Sekarang ni kita nak kita nak sekarang ni macam you pergi tengok YouTube kan, orang buat creator of kung fu. Tahu tak berapa macam je Kak Nom punya creator kung fu, macam ni orang ni punya creator kung fu. Jadi kita buat pun tak sama. Macam saya nak buat kuih kasui 3 kali ambil YouTube punya formula resepi, tak jadi. Nampak dia senang ni masuk ni. Saya dah guna dah 1 mangkuk gula sama. Saya buat tak jadi. Kan? Jadi saya pun pelik ke kasui saya tak jadi. Saya pun frust juga ni nak cari, tak tahu resepi. Ada orang mesej saya, dia kata ni resepi mak saya doktor, kesian doktor 3 kali. Saya nak cuba juga ni. Kan? Okey, terima kasih doktor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.